Okey, hari ini kita nak bercakap mengenai hiasan dalaman ataupun hiasan dalaman yang bercirikan mewah. Tapi kita akan bersama dengan orang yang penting. Sebenarnya kalau kita lihat kursi kita duduk ni juga dan hiasan kita ni ilhamnya itu ataupun direka ataupun didesain oleh orang ini tetamu kita. Alright. Okey, kita ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada tetamu kita hari ini iaitu Puan Siti Hawa Ismail dan juga Encik Ahmad Faizal Hisham. Terima kasihlah kerana menyerikan Selamat Pagi Malaysia berhari-hari. Ya, dan menyiapkan set yang serba indah ini untuk kami. Wah. Alright. Okey, bercakap mengenai hiasan dalaman serba mewah ni, mungkin Puan Siti Hawa boleh kongsikan dengan kami dari mana kita boleh mendapatkan inspirasi untuk kita menggayakan tata rias hiasan dalaman bercirikan mewah itu. Actually, kalau ikut saya punya pelanggan, kami kebanyakan yang menumpukan pelanggan-pelanggan yang inginkan sesuatu yang glam, yang glamour, trendy. Jadi untuk tahun 2017 ni kita sangat mudah kerana kita ada sumber-sumber inspirasi daripada IG, daripada majalah-majalah. So kita boleh dapat idea-idea yang terkini untuk kita aplikasi ke kediaman pelanggan-pelanggan. Kadang-kadang kita punya pelanggan ni bila datang jumpa kita tengok rumah dia, memang rumah tu mewah, mahal. Beli pun harga yang tinggi. Jadi mereka perlu, kadang-kadang mereka ni takut. Kalau mereka mampu, mereka boleh hire professional designer supaya mereka tak buat kesilapan. So mereka dapat apa yang mereka impikan untuk kediaman tu, mereka pasti tak buat kesilapan lah. Jadi untuk Encik Faizal, untuk hari ini kita akan bercakap mengenai dekorasi gaya Eropah kan. Okey, jadi tips-tips untuk permulaan bagi mungkinlah pasangan-pasangan muda ataupun masyarakat khususnya untuk mengenakan konsep Eropah ini di kediaman mereka. Okey. Bermula sekali sebelum kita nak mengenakan sama ada konsep Eropah ke ataupun konsep-konsep yang lain ni, bermula sekali kita nak kena design dulu. Kemudian lepas tu kita kena rancang dulu, kemudian lepas tu kita kena tahu macam mana nak buat definisi ruang. Jadi sesuatu ruang tu mungkin kita bermula kalau kita buat dekorasi ni kita akan bermula dengan fungsi and follow by form. Okey. Maksudnya kita akan mendefinisikan suatu fungsi ruang itu. Kemudian lepas tu kita akan ikuti dengan bentuk ruang itu tersebut. Okey. Jika tengok VT sekarang dekat ini projek TV, sedang diusahakan telah pun selesai. Telah Jadi kalau kita lihat kediaman ni memang konsep yang pemilik ni minta dengan kita, dia nak satu konsep mewah, elegant, sophisticated. Ini rumah teras 2 tingkat atau Tidak, rumah banglo? Ini adalah rumah banglo 3 tingkat di Country Heights Kajang. Okey, jika kita lihat, kita menggunakan konsep wood paneling untuk keseluruhan ruang. So boleh lihat itu adalah ruang tamu dan dia bersambung dengan ruang makan. Dan sudut-sudut semua kita hiaskan dengan susun atur, perabot, penggunaan deko-deko yang bergemerlapan. Macam untuk rumah ni dari segi elemen color, kami pemilik minta dengan kita, mereka nak earth color. Jadi untuk suntik elemen elegan, mewah, kami banyak menggunakan side table, console table yang berkaki keluli besi berwarna gold. Macam dari segi dia punya warna langsir, warna chandelier, kebanyakannya kami gabungkan earth color dengan warna gold, warna keemasan. Jadi dekat situ kita dah nampak dah mewah, betapa mewah dia punya konsep Satu Eropah lagi, kalau tu. konsep macam gini ni, kita akan selalu bermain dengan wainscoting. Wainscoting tu maksudnya macam belakang dia lah. Di belakang ni adalah wainscoting. Di situ kita akan bermain dengan akan cuba menggayakan wainscoting ni dengan perabot-perabot yang sedia ada. Kalau perabot untuk yang hiasan seperti ini, adakah wajib untuk perabot itu mestilah daripada bahan berasaskan kulit ataupun tidak semestinya? Kalau macam saya suka sentuhan lembut ni, saya lebih kepada fabric lah. Kerana fabric ni dia memang soft, dia ada soft touch. Kulit ni kadang-kadang agak keras. Tapi certain area tu kita macam dekat TV, kadang-kadang material ni dia cepat kotor kan. Jadi bolehlah kita gunakan kulit. Tapi kalau macam tadi Puan ada bagi tahu untuk pemilihan warna, biasanya warna-warna earth color kan. Tapi bagi mereka yang mungkin meminati warna selain daripada itu, warna-warna apa yang menjadi pilihan? Dari segi warna, macam kalau orang muda ni dia suka warna yang terang.
Ceria. macam biru, royal blue. So kita boleh cubalah color-color yang kuning gabung dengan black color. Okey. Jadi sebenarnya dia bergantung kepada individu. Sama ada dia berani nak mencuba atau tak. Kadang-kadang kita nak play safe. Yalah. Kita selalu macam okeylah, kita berani guna warna grey, tone pastel memang is a safe colour Selamat lah. Warna yang Okey. selamat. Encik Faizal, kalau kita tengok daripada berdasarkan kediaman yang diusahakan ini, bagaimana proses ataupun transformasi untuk menghasilkan rupa sebegini? Sebenarnya kalau transformasi untuk kita start buat ID dan deko dan juga renovasi ini akan melalui beberapa fasa sebenarnya. Satu, kita akan melalui fasa spesifikasi dan definasi lah. Kat situ kita akan tanya apa idaman pemilik, apa yang mereka nak dalam rumah mereka dan sebagainya. Kemudian lepas itu kita akan buat proposal, bagaimana untuk kita mendekokan. Tapi pada fasa ini yang paling penting sekali adalah guidelines. Sebab guidelines yang kita ada ni sebenarnya akan dibawa selepas tu ke fasa-fasa seterusnya. Contohnya untuk fasa deko lah, yang kerja-kerja halus ni. Kan? Jadi lepas, contohnya saya bagi tahu macam kalau kita nak buat dewan ataupun ruang makan. Kalau ruang makan, kita kena tahu. First kali kita kena size dulu. Size, kalau kita nak buat 6 ataupun 8 ataupun 10 ataupun 12. Jadi kat situ kita akan bermula dengan fasa definasi dahulu. Selepas fasa definasi ni, Penggunaan ruang, fungsi ruang. Macam rumah ni simple je. Dia adalah banglo 3 tingkat. Jadi kita kita jumpa dengan pelanggan ni, kita cuba memahami kehendak dia. Kita menjiwai dia punya perasaan dia. So di situ kita dapat menterjemahkan apa yang dia nak untuk rumah dia. Macam saya, Keseluruhan rumah. okey, macam contoh untuk projek yang ini ni, memang saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemilik kerana dia memberi 100% kepercayaan kepada kami untuk menzahirkan idea kami sendiri untuk kediaman dia, sebab dia tak ada masa, dia macam dia terlalu sibuk Dia dan tak ada masa tapi dia ada duit. Ya, sebenarnya Sebenarnya ramai kepada golongan yang jika mereka ni mampu, you better hire professional ID untuk buat ID rumah you. Maknanya masuk cuci kaki, rumah dah siap. Betul. Ya, untuk kategori rumah ni memang betul cuci kaki. Bawa handbag, bawa suitcase, pindah saja. Siap semua, okey. Dari segi pemilihan color, pemilihan perabot, pemilihan konsep, memang diletak pada tangan kita untuk jadi untuk bila buat kita ni. dah start dengan ruang, kita dah definisikan ruang tu, barulah kita masuk ke dalam fasa macam fasa hack lah, macam kita robohkan dinding ke, kita naikkan slab, masukkan tiang semua sekali kan. Ada sikit renovasi untuk rumah Kalau ni. rumah ni ada sikit renovasi. Kami Jadi tambahlah. kenapa kita nak buat renovasi tu, macam saya cakap tadi, kita akan balik semula kepada fungsi. Kan? Bila kita ada fungsi, barulah kita tahu in this area memang perlu ada sikit renovation lah. Tak menjejaskan struktur asal rumah. Kalau kita perlu menjejaskan struktur, kita akan menjejaskan struktur. Itu tengok Ada proses dia lah. Satu Proses daripada segi tertentu. bajet, satu lagi daripada segi masa dan sebagainya lah. Kemudian bila kita dah masuk ke dalam fasa, bila dah selesai fasa definasi, kita akan pergi ke fasa yang seterusnya. Contohnya kita buat macam hack lah, selepas hacking kita akan buat fasa separa, macam saya cakap, separa halus lah. Macam kita buat kabinet, kita install Semua tu wiring actually dan lain-lain. kena ada, kita memang buat planning lah. First site visit and then sesi bersama pelanggan ni ada beberapa kali untuk kita memahami apa yang dia nak, dan kita kena tahu ada berapa orang dalam rumah, berapa anak perempuan, anak lelaki. Jadi kita nak menggunakan ruang. Okey, ruang ni untuk tetamu. Okey, dia kata bilik bawah untuk tetamu. So dapur saya nak besar, saya nak wet and dry. Saya perlukan laundry. So that is all planning. Even though kalau you tak hire professional ID, saya boleh bagi tips kepada Tips semua. maknanya- Di mana bila you dapat kunci rumah kosong, kata bagi yang berkemampuan you boleh hire ID, tapi yang tak mampu, you duduk, you tengok ruang, you fikir you nak apa. Okay, you nak ada berapa living hall, you nak makan dekat mana, you nak dapur you suka masak macam mana, you nak open kitchen. Lepas tu you start fikir apa konsep you nak ketengahkan, modern, contemporary, klasik. So everything you kena plan. Kalau ruang yang kecil boleh dijadikan mewah seperti ini. Boleh. Boleh, Kalau kan? kondo kecil, apartmen kecil, rumah flat pun you boleh Cuma tukar yang jadi cantik. paling penting sekali adalah planning. You know? Jadi kadang-kadang kita ni bila kita nampak sesuatu ruang tu,
bila kita keluar kita nak beli barang. Kita keluar kita beli barang. Yalah. Jadi makin lama jangan. makin jadi yang bila lama-lama jadi sampah. Kadang-kadang Bila kita nak buat satu ruang bila tu, you tak plan, kita kena bila plan. you tak plan, you pergi expo, you pergi home deck ke apa. You nampak orang ni jual wallpaper, you sign up. You nampak orang ni kata 50%, you sign up. Tapi you tak plan. You dah sign up. Maybe company ni dia tak boleh buat konsep Eropah. Wainscoting, sebab wainscoting tak semua orang boleh buat. Certain company saja yang boleh buat. So bila you dah buat silap daripada awal, so bila you yang ni dah masuk semua tak matching. You end up rugi juga. Lagi you satu daripada membazir. segi atur cara atur hias perabot. Kadang-kadang perabotnya ada yang besar, ada yang kecil kan. Jadi kalau kita tak planning daripada awal, jadi satu perabot tu mungkin dia tak matching. Kan? Jadi Ini antara contoh coating yang dibuat Ni wainscoting, Wainscoting yang kita dibuat. panggil wood paneling lah. Memang sekarang ni untuk daripada tahun lepas dia memang sangat trendy lah. Dan semua orang pun dah start terexpose dan dia orang pun memang dia sangat kemas, elegan sebab dia kemasan dinding yang mewah lah. Kalau rumah kita ada wood paneling ni, macam contoh rumah kediaman ni tadi, so you buka pintu rumah aja, dia punya main entrance tu kita dah letak satu wood paneling yang sangat besar, cantik, dan kita gayakan dengan konsol table yang berkaki keluli emas. You buka pintu je, you masuk, wow. And then you as a guest, you rasa, nak tengok lagi lah, apa lagi ada kat dalam rumah ni kan. So you dah rasa excited, you dah rasa teruja. Sebab memang very welcoming. And then, Dan itu kalau kita bercakap mengenai mereka yang berkemampuan lah. Tetapi rata-rata kita nak mendekati juga mereka yang budget. Yang memilih lebih untuk bajet lah untuk tak naklah berbelanja lebih pula untuk hiasan dalaman ni, tapi masih lagi nak memanfaatkan ruang yang kecil itu, tetapi takut nak keluarkan duit banyak. Macam mana tips-tips tu? Dari segi pemilihan perabot tu. Tadi saya dah bagi sikit tips lah macam mana nak tu. Maksudnya kita nak kena plan lah. Kemudian satu lagi daripada segi pemilihan barang lah. Contohnya kalau buat macam wainscoting ni mungkin agak mahal untuk 1 square foot pun dah berapa puluh dan ratus kan, mengikut design. Mungkin kita boleh pilih wallpaper, sebab satu wallpaper pun dia dah boleh memberi impact yang agak besar. Mudah. tapi bagi saya kalau kita tak kurang berkemampuan, tapi kita ni sebenarnya nak jadi seorang pereka ni tak semestinya you kena pergi belajar ambil degree dalam hiasan dalaman ke apa. First, sekarang ni sangat senang. You klik dekat IG, you pergi kat Pinterest, you tengok. You tengok, okey, dia letak konsol table ni dekat sini. You belajar macam mana you nak gunakan ruang. Positionkan you punya sofa. Kalau ruang you sempit, you janganlah beli 3-seater sofa. Nanti you dah beli, you dah bawa, dah angkut, letak, dah tak muat. Yang penting sedar ruang, sedar diri. Ya, betul. Yang penting kita kena faham floor plan, keluasan ruang tu kita kaji. Dan bila orang yang tak mampu ni, dia kena rajin sikit. Dia kena rajin. Kalau pergi tu bawa measurement tape, you ukur, sentiasa bawa floor plan. Ya, you boleh buat sendiri. You boleh pergi visit ruang-ruang pameran. Dan dekat situ you dapat idea. Free idea kan? Alright, betul. Maknanya banyak sumber yang boleh kita gunakan untuk kita manfaatkan. Okey, terima kasih sekali lagi pada Puan Siti Hawa dan juga Encik Ahmad Faizal. Dan terima kasih untuk dengan hiasan yang cukup cantik dan memang cita rasa ramai rakyat Malaysia untuk tahun ini dan juga tahun-tahun selepas ini. Selamat